Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا Surah Azim. Qala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balighu anni wa ayat wa hadithu an bani Israil wa la haraja. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari Khamis ini 19 Rabiul Awal 1440 di Majlis bersamaan 5 Oktober 2023 masih majlis sama-sama kita panjatkan, kita zahirkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama menunaikan solat zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan jalan sebaik-baiknya untuk beliau dan untuk kita juga sekalian kita yang dimarahkan solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslim bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan kupasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, itu hadis 40, kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sampai kepada hadis yang keempat, al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia sahabat Nabi ni, namanya Abdullah bin Mas'ud, gelarannya kunyahnya Abi Abdurrahman. Jadi anaknya Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi antara yang terawal memeluk Islam. Minas sabiqin al-awwalin, daripada golongan terawal memeluk agama Islam. Dari golongan sahabat-sahabat yang terawal memeluk agama Islam. Qala, baginda telah beliau telah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan baginda adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Beliau adalah orang yang benar, kerana sifat wajib bagi Nabi itu adalah siddiq. Wajib seorang Nabi Rasul itu bersifat benar. Mustahil seorang Nabi Rasul itu bersifat dusta. Maknanya apa saja datang daripada Nabi SAW, perkataan, perbuatan, tindakan, sifat, itu semua betul. Itu semua adalah perkara yang benar, bukan reka-rekaan, bukan perkara yang bukan perkara yang mengandungi pembohongan. Apa yang Nabi kata betul. Kalau Nabi kata besok kiamat, kiamatlah, umpama gitulah. Tapi Nabi tak pernah kata kiamat tu datang besok. Sebab itu Nabi SAW bila bertanya kepada orang-orang Quraisy Mekah, waktu mereka berkumpul panggil baginda berkumpul di Bukit Safa, bila Nabi tanya kepada mereka, orang Mekah, kalau aku katakan di sebalik bukit negeri kita ini ada satu kumpulan tentera datang nak menyerang negeri kita, kamu percaya tak kata-kata saya? Kata orang Mekah, saya kami percaya, sebab kamu tak pernah bohong, kamu digelar Al-Amin. Nampak? Jadi macam mana kita nak kata Nabi tak ada sifat siddiq? Maka Ibn Mas'ud kata wahwa sadiq, beliau adalah seorang yang benar, al-masduq. Diterjemah di sini disahkan kebenarannya, lagi dibenarkan. Allah SWT membenarkan segala apa yang datang dari Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nyatakan semuanya itu dari wahyunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang datang daripada Nabi itu bukanlah dari baginda semata, tetapi ianya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bercakap dibidik oleh Allah. Nabi, tingkah laku Nabi hasil didikan Allah. Qad addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidikku oleh Tuhanku, maka diperelokkan pendidikan untukku. Maksudnya Allah Ta'ala beri pendidikan terbaik kepada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala membenarkan, baginda dibenarkan. Apa yang sampai pada dari baginda itu dibenarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sabda Nabi SAW apa dia? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya tiap-tiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Nutfah ni dalam terjemahannya air mani, nutfah. Thumma yakunu alaqah mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Mithla dhalik ni maknanya selama 40 hari juga. Seperti itu juga. Selama itu juga 40 hari dia jadi gumpalan darah, segumpal darah. Kan? Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala sebut dalam surah Iqra, kan? Dia menciptakan manusia dari seketul darah. 40 hari dalam bentuk air mani, mani belum jadi apa-apa. Dikaji oleh ahli sains perubatan biologi, bahawasanya sperma bertemu dengan
ovum. Benih lelaki jumpa benih perempuan bersenyawa 40 hari dia tak jadi apa lagi, masih bentuk bulat. Tapi sel-sel dalam tu dah pecah 2, 4, multiple 8, 16, 32, 64, 128. Selama 40 hari. Lepas 40 hari dia jadi segumpal darah. Bila dah sel tu beribu-ribu dia bertukar menjadi segumpal darah. Suatu perempuan yang keguguran dalam 2 bulan pertama kandungan, yang keluar tu seketul darah, dia tak ada rupa lagi. Tak ada rupa. Tahu-tahu tengok seketul tu. Kemudian thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Lepas masuk 40 hari kedua, 40 hari ketiga, barulah nampak bentuk lembaga. Ini disahkan oleh pakar-pakar biologi perubatan manusia. Diorang kaji. Sebab tu kalau yang keguguran 3 bulan ke atas ada rupa dah. Ada rupa. Tonton tengok dalam YouTube lah. Kalau berani tengok, tak berani jangan tengok. Terima lah. Ada orang berani tengok, ada orang tak berani tengok. Ngeri je. Nanti nak malam ni ada bacaan Yasin, tahlil, doa arwah, ada jemaah makan, tengok daging tu teringat pula dah kembang tekak nak makan daging. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Contohnya macam kita, anggota kita yang pergi tengok manusia mati dibunuh, terkeluar daging apa semua kan. Manusia yang mati kemalangan kan, berkecai-kecai kan, tinggal tak ada rupa orang dah, memang berkecai. Dia terpaksa buat kerja dia lah, dia pergi kutip-kutip kan. Bila dia pergi ke kedai nak makan kari daging, dia kembang tekak tak boleh nak makan. Ada orang macam tu. Tapi orang kita di tent forensik ni, mereka ni dah kaki kering, dah selalu sangat dah. Tak ada apa Tapi jangan sangka sebenarnya dia ada petua. Ada petua. Yang itu kena tanya orang tua-tua lah. Nak petua baik. Kat situ kita berhenti berbicara. Nak bicara hadis Nabi ni. Kemudian summa yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh. Bila lembaga manusia ni sudah berusia 120 hari, yakni 4 bulan, maka kata Nabi SAW, diutuskan kepada lembaga manusia ini malaikat yang meniup ruh padanya. Jadi bila lembaga manusia tu dah berusia 4 bulan, dia dah ada ruh. Ada ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dituliskan, diperintahkan untuk menetapkan, maknanya dituliskan untuk lembaga manusia ni bi arba'i kalimat, ditulis 4 benda, 4 tulisan, 4 perkara. Apa dia? Bi kutubi rizqihi, dituliskan rezekinya, wa ajalihi, ajal mautnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, sama dia celaka atau bahagia. Baik itu tuan-tuan, bila seseorang perempuan itu keguguran 4 bulan dan ke atas, maka dia dah jadi bayi, dia jadi bentuk jasad manusia, tapi tak lengkap lagi lah.
maka mesti dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan serta dikebumikan macam orang biasa. 4 bulan dan ke atas kena beri nama tu. Jadi ada kes meninggal dalam perut kan, dilahirkan secara paksa, keluar tu dah tak ada dah mati. Ada tak alam dunia bagi dia? Ada. Lahzatun wahidah, satu saat je alam dunia dia ada. Pasal roh dah ditiupkan. Dia dah ada alam roh, alam janin, alam dunia ada. Tapi alam dunia dia lahzatun wahidah, satu detik je, satu saat. Jadi kita bagi nama lah. Kalau lelaki, lelaki lah. Kalau perempuan, perempuan lah. Kalau dapat dikenal pasti jantinanya. Kalau tak, kita bagi lelaki. Kalau 4 bulan lebih mana nampak jantina kan? Tak nampak, tak jelas. Bagi lelaki lah. Bagi nama bin bapak dia. Kita mandikan, kita kapankan, kita semayangkan dan kita kebumikan. Tapi talqin tak sama macam orang meninggal yang cukup umur lah. Kenalah was-was sikit. Wahai saudara, walaupun kehidupan saudara dunia hanya seketika sahaja, tapi nanti saudara juga akan melalui saat bertemu dengan didatangi oleh 2 orang malaikat. Namanya Munkar dan Nakir datang kepada saudara. Janganlah saudara takut dan gentar, kerana sungguhnya keduanya adalah makhluk Allah sama seperti saudara. Jadi kena was-was sikit lah. Itu dia. Dia akan melalui. Kalau dengan ni, kalau Allah Ta'ala kendaki, tak adalah soal kubur. Tapi pesan tetap pesan juga dalam talqin tu. Jadi sebab apa? Sebab dia dah ada roh. Bila dah ada roh, maka ketetapan untuk diri dia dah ada, yang disebut oleh Nabi tadi. Rezeki dia tara mana, ajal dia bila, amalan dia tara mana, celaka atau bahagianya dia di dunia, semua tu dah dituliskan. Itu dia. Wa wallahi allazi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya seorang kamu pasti akan beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Ada sesungguhnya ada antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta. Jadi kata Nabi SAW, antara kita ni akan ada yang melakukan amalan ahli syurga, sehinggalah dibayangkan syurga itu dengan dia sehasta je, tak jauh mana. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Namun begitu ketentuan tadi ditetapkan, lalu dia melakukan amalan neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dah di ujung-ujung tu dah confirm dah macam ahli syurga. Tapi itulah kata Nabi, oleh kerana dah dituliskan dia tu ujung-ujung dia akan melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka, jadi ahli neraka. Apa makna tu? Maknanya masuk syurga neraka ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Kita buat amalan banyak mana pun, kalau Allah Ta'ala dah tentukan kita bukan ahli syurga, tak akan jadi ahli syurga. Tapi jangan tuan-tuan bersangka buruk dengan Allah. Sebab yang tahu kita masuk syurga neraka ni Allah kan, kita tak tahu. Maksudnya jangan kita melabel seseorang itu ahli
syurga ahli neraka berdasarkan amalan dia. Itu maksud dia. Tengok dia ni ahli masjid, wah dia bagus, ni masuk syurga ni. Tengok dia sokong perjuangan menegakkan Islam, oh ni ahli syurga. Siapa sokong perjuangan Islam, dia ahli syurga. Siapa tak sokong perjuangan Islam, dia ahli neraka. Ni tak boleh tuan. Ni maksud dia. Sebab terkadang ada kemungkinan si Polan ini boleh saja tersungkur di depan pintu syurga. Sebab bukunya dah ditulis oleh Allah Ta'ala, buku amalan dia. Jadi kita jangan menyangka kita berada di rumah Allah dah confirm kita masuk syurga. Kita pandang rendah orang yang bukan ahli masjid, ahli surau. Jangan pandang macam tu. Itu bukan geng kita. Tengok dia tak datang masjid surau, ini bukan geng kita. Dia ada geng kita. Ni bukan geng ahli syurga, ni geng ahli neraka. Itu kita dah melabelkan orang mengikut kaca mata kita. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Mungkin satu masa nanti dia akan jadi di ujung-ujung kehidupan dia, di ujung-ujung hayat dia lebih baik daripada kita. Mana tahu? Tak tahu kan. Memang sekarang ternampak dia tak minat masjid, tak minat datang masjid, tak minat program agama, tak minat, lebih kepada dunia. Tapi tak tahu esok-esok lusa macam mana kan. Berapa ramai ahli maksiat yang akhir-akhir hayat dia jadi ahli ibadah. Dan berapa ramai pula ahli ibadah akhir-akhir jadi ahli maksiat ni Nabi sebut. Sebab Allah Ta'ala lebih tahu kitab amalan dia. Allah Ta'ala tulis. Jadi kita melihat kawan-kawan kita yang tak apa nak minat datang ke masjid surau ni, kita pandang dengan pandangan yang bersih. Dia tak datang mesti sebab dia tak minat ke, hati tak tergerak ke, tak minat Macam kita tiap-tiap minggu wawarkan program penguasaan Quran. Tiap-tiap minggu tu kita wawarkan, tiap pagi Jumaat kita wawarkan, tuan-tuan kita ada program penguasaan Quran, tuan-tuan kita buat program penguasaan Quran, tuan-tuan kita buat kelas Quran. Tak nak ramai-ramai seorang pun boleh. Mai surau ni jumpa dengan ustaz mengaji, bertemu lutut, boleh je. Kan? Nak belajar daripada mula pun tak apa, mengangkat-angkat pun tak apa, boleh. Tapi kita tak boleh paksa. Kita dah beritahu dah, ni program free of charge. Percuma, tak kena iuran kat ni. Akak tak perlu bayar bulan-bulan pada ustaz. Ustaz, saya kena bayar iuran ke? Iuran pendaftaran RM50 semua hidup. Semua hidup RM50. Selagi jadi warga IPK RM50 kita pegang deposit. Dah keluar esok bulan balik RM50. Bulan-bulan RM100 seorang. Sedap dah ustaz, baka kalau dapat yang tu. Tapi kita tak buat macam tu, free of charge, percuma. Tapi berapa ramai yang datang. Tapi kita tak condemn siapa-siapa yang tak datang, siapa-siapa yang tak ikut. Apalah warga APK ni program free pun tak nak mai, tak nak ikut. Esok dah pencen baru nak belajar Quran, bayar. Ustaz mengajar datang, bayar, sanggup bayar. Ini masa kerja free, tak nak bayar. Tak ada. Itu semua kerja Allah. Cikgu Zuhur kita ni kan,
tetap buat kontak. Siapa nak dengar, dengarlah. Siapa tak nak dengar, tak apa. Dia sibuk, ada kerja, nak masuk jabat, tak apa, pergilah. Kerja kita menyampaikan ilmu. Tak sempat dengar sekarang, YouTube ada. Tengok dekat channel Surah Al-Falah. Tapi bila dipati-pati, tiada tontonan. Macam membazir je guna data internet kan. Tapi kita tak anggap macam tu. Pahala Allah Ta'ala bagi. In ajriya illa 'ala Allah. Pahala ganjaran Allah Ta'ala bagi. Kita tak minta ganjaran dari manusia. Pasal kita yakin amalan itu ketentuan Allah. Lepas tu kita tak label. Apalah, fikir kuliah free pun tak nak dengar. Habis mayang cabut. Tak ada. Kita jalan terus. Ada orang bersungut, nama dah naik, muka dah ada dalam poster, tiba-tiba dibatalkan, tukar gambar orang lain. Bersungut dalam Facebook, tulis gini, panjang tulis. Tak redha. Seolah-olah tak redha. Dakwah jalan terus. Ada masalah, tak boleh sini, tempat lain lagi. Kat situ je. Boleh keluar cerita kata dakwah terancam di Malaysia. Apa cerita lah. Tak betul lah. Tak betul. Dakwah masih boleh disampaikan di negara kita. Pergilah mana-mana masjid, mana-mana surau, dijemput. Saya ni tak banyak mana dah. Dulu seminggu 5 kali. Hari-hari ada. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Senin, Selasa, Jumaat. Mulai subuh, Sabtu, Ahad. Dulu. Sekarang tinggal 5 kali sebulan. 5 kali sebulan. Banyak masa melengong, duduk kat masjid dengar orang ceramah. Aku ustaz biasa kuliah pun dah tak ada apa dah. Tengok dengar orang ceramah dah. Tak apa. Tak ada pun rasa tekilan. Tak ada pun rasa sedih. Ini semua ketentuan Allah. Allah Ta'ala dah susun. Ada pasal surut. P.Ramlee pun macam tu kan. Ada masa sangat popular. Beribu-ribu peminat. Di hujung hayatnya, orang pun tak kenal. Tapi bila mati, beribu orang semayangkan jenazah, beribu orang hantar ke kubur. Kan? Jadi kita tak payah sedih-sedih. Baik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakunu baina wa bainaha illa zira'un. Dan sungguhnya seorang kamu melakukan amalan ahli neraka sampai neraka, antara dia dengan neraka itu hanya sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi kitab amalannya mendahuluinya, maka dia mengerjakan amalan ahli syurga, masuk dia ke dalam. Dia. Jadi jangan pandang ayahanda, abang long kawasan tu jahat, ini gangster ni masih neraka, ini ahli maksiat ni, goyang sana goyang sini, gerudi sana gerudi sini, ini ahli neraka. Jangan belum tahu lagi, mungkin hari ini dia begitu, tapi di hujung hayat dia mungkin dia jadi lebih baik daripada kita. Ada satu artis, kalau saya sebut tuan-tuan mesti kenal, antara artis wanita paling seksi ketika kemuncak kerjaya dia. Paling seksi. Cuma tak berani macam orang putih masuk Playboy, atau dia tak berani. Memang seksi. Sekarang ketika satu program bersama Habib Omar di Kuala Lumpur, waktu Habib Omar datang ke Kuala Lumpur beberapa bulan lalu, nampak biji mata dah. Bayangkan, nampak biji mata dah. Saya terkejut. Kalau dia tak beritahu nama dia, kita tak tahu nama dia siapa. Siapa dia ni?
Bayang, masa dia muda, artis wanita paling seksi. Tapi hari ni nampak biji mata, pakai purdah nampak biji mata. Bayangkan, daripada ahli maksiat jadi ahli ibadah. Ini dia Nabi SAW sebut. Maknanya perjalanan hidup manusia itu Allah Ta'ala dah susun. Belum tentu hari ini dia ahli maksiat akan dicop masuk neraka. Belum tentu dia ahli ibadah hari ini dia dicop ahli syurga. Belum tentu jadi kita bersangka baik. Mungkin hari ini dia leka alpa, kita doakan dia jadi seorang yang baik budi pekerti. Mudah-mudahan. Jadi kita jangan label ni ahli neraka, ni ahli syurga, ni sokong perjuangan Islam, ni ahli syurga, ni tak sokong perjuangan Islam, ni ahli neraka. Jangan tuan-tuan. Kunci syurga bukan daripada kita, tapi ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah dia sedikit kupasan hadis keempat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang tu bagi kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa barakatuh. Aku lakukan azza wa ta'ala fa'azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.